Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-8, bab yang ke-59, hadis yang ke-80, masalah yang ke-245. Bab ma jaa ma dzukira anna ar-radha'ah la tuharrimu illa fi as-sighar dunal haulain. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan bahawa susuan itu tidaklah diharamkan bernikah melainkan pada waktu kecil ketiadaan cukup 2 tahun umurnya. Kata tajuk ini dia kata bahawa kita boleh berkahwin dengan anak susuan kita jika kita menyusukan budak itu jika umurnya dah lebih 2 tahun. Yang kata tak boleh kahwin dengan budak susuan ini ialah kita menyusukan budak tu masa umur dia kurang daripada 2 tahun. Kita bela dia sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kita bela dia, kita susukan dia, isteri kita susukan dia sampailah umur dia sebulan, kemudian kita pun serah pada mak dia balik umpamanya, ataupun kita serah pada orang lain, maka tak bolehlah kita kahwin dah dengan budak tu bila dia dah besar. Tetapi kalau kita menyusukan dia umurnya pun dah 2 tahun setengah, dia duduk menyusu badan lagi, kebetulan isteri kita ni duduk menyusu anak kita, jiran sebelah rumah minta tumpang menyusukan anak dia yang duk menyusu badan lagi, umur dah 2 tahun setengah. Isteri kita pun pergi susu budak tadi. Maka bila pergi susu budak tadi, bila budak tadi besar, dia tidak menjadi susuan kita, anak susuan kita, sebab umur dia pada masa disusukan telah melebihi daripada 2 tahun. Baik, hadisnya begini. An Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-radha'ah illa ma fataqa al-am'a fi as-sadyi wa kana qabla al-fitam. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Ummu Salamah katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diharamkan daripada susuan itu melainkan barang yang memenuhi akan perut daripada kopek. Kopek ni bahasa orang Perak kita lah, orang kita orang Taiping ni kita sebut susu, buah dada, ya, orang Parit, orang Perak ni sebut kopek. Itu sebab orang panggil hantu kopek. Kan tak? Hantu kopek maknanya hantu dada dia tu. Dia kata tidaklah diharamkan daripada susuan melainkan barang yang memenuhi ia akan perut, maknanya memenuhi akan perut budak tu daripada susu badan, dan adalah ia dahulu daripada bercerai menyusu dengan dia. Jadi dia kata di sini tidaklah haram kita berkahwin dengan budak yang pernah disusukan oleh isteri kita jika umurnya itu lebih daripada 2 tahun baru start nak menyusu. Tapi kalau start daripada umur setahun duk menyusu dengan isteri kita, sampailah umur dia 2 tahun setengah baru berhenti menyusu, yang tu anak susuan lah, haramlah kahwin dengan dia. Dia kata start menyusu tu, mula-mula menyusu budak tu umur berapa tahun? Start mula-mula menyusu, start umur budak tadi 2 tahun setengah, maka boleh kahwin lah bila dia besar, sebab dia tidak lagi menjadi anak susuan sebab umur dah besar. Yang kata menjadi anak susuan ini ialah
kita menyusukan dia, bermula kita menyusukan budak tadi, tak sampai lagi umur dia 2 tahun. Maka bila dia dah besar, dia macam anak kita, tak boleh kahwin, tak batal air sembahyang. Tetapi kalau kita menyusukan dia, start menyusu tu, mula-mula menyusu, umur dia pun dah besar, dah 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 2 bulan, maka dia tidak menjadi anak susuan. Apa maksud tidak menjadi anak susuan? Boleh kita kahwin dengan dia bila dia besar. Itu maksud susuan dalam hadis yang kita baca ini. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan sebelum kita masuk pada hadis yang lain? Baik, kita masuk hadis yang kedua. Hadis itu pendek saja. Ba ma jaa ma yuzhibu mazammatar radha'ah. Bab yang datang ia pada menyatakan bagaimanakah benda yang boleh membalas jasa mak susuan. Kita kena ingat bahawa mak susuan bukan macam mak kandung, tetapi dia menyusukan kita. Maknanya ada darahnya, ada dagingnya, ada susunya yang terjadi daripada susunya dalam tubuh badan kita. Orang Islam hidupnya berbudi dan berbalah budi. Berbudi maknanya berbuat jasa, membalah budi maknanya membalas jasa. Itu orang Islam. Orang Islam hidupnya membuat baik dan juga membalas kebaikan orang. Sehinggalah Nabi kata, man la yashkurin nas la yashkurillah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikira berterima kasih dengan Allah. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan manusia, maknanya dia tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini sebab ada orang sebut dengan manusia ni tak payah ucap terima kasih. Kita ucap terima kasih dengan syukur dengan Allah aja. Dengan cikgu tak payah ucap terima kasih, dia bayar gaji kat dia. Dengan ustaz pun tak payah ucap terima kasih, sebab kata dia ustaz pun dibayar elong lepas mengajar. Dengan orang buat jalan pun jangan ucap terima kasih, pasal depa dapat elong. Dengan polis pun jangan ucap terima kasih, pasal depa dapat gaji. Ini adalah ajaran yang salah. Dengan siapa pun kita, jika dia buat baik dengan kita, kena ucap terima kasih, kena balas jasa dia, kena syukur pada dia. Sebab Nabi kata syarat bersyukur kepada Allah, hendaklah bersyukur kepada manusia. Jadi siapa yang tak bersyukur pada manusia, maknanya dia tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita. Dia bukan melahirkan kita, dia bukan mengandungkan kita, dia bukan meranakkan kita, dia cuma menyusu badan dia. Berapa kali hang susu dengan dia? Tak lama Ustaz, saya duduk rumah dia, mak saya habaq, saya duduk rumah dia 2 bulan je. Masa tu mak saya sakit di hospital, tak ada siapa nak jaga saya, jadi jiran saya inilah yang bela saya. 2 bulan itulah dia duduk menyusu badan. Walaupun 2 bulan saja kita sempat menyusu badan dengan dia, Islam mengajar kita membalas jasa mak susuan tadi. Amboi, 2 bulan je Ustaz. Yalah, 2 hari pun kena balas jasa. Sayyidina Ali kata, siapa yang mengajar aku, walaupun dia cuma memperkenalkan aku sebatang huruf alif, aku sanggup menjadi hamba pada dia seumur hidup aku. Bayangkan, kalau dia ajar aku 1 huruf alif je, aku sanggup jadi hamba pada dia seumur hidup aku. Kenapa yang Sayyidina Ali kata aku sanggup jadi hamba dia seumur hidup? Bayangkan kalau dia tak kenal huruf alif, macam mana dia nak kenal huruf-huruf lain? Bukankah terjadinya perkataan dengan huruf alif? Kalau tak kenal ini huruf apa ni, dia pun tak kerti nak baca. Bukankah huruf alif tu penting? Dan huruf-huruf lain juga penting. Ini nampak Sayyidina Ali punya pemikiran. Kita sekarang lain. Kita hari ni ustaz mengajar kita, kalau kita tak kenal kita kutuk rapat lah. Padahal ustaz itulah yang mengajar kita baca Quran.
Kursus haji dia lah yang ajar kita, semayang dia lah yang pembetul kita. Tapi buat saya tak setuju satu benda, tak setuju tak bendera hutuk rapat. Ni masalah dia. Dia tak reti nak menghargai manusia. Baik, kita baca hadis di sini. Nabi mengajar kita bagaimana nak balas jasa mak susuan. Baik, hadisnya ada dua. Hadis ke-81 dan hadis ke-82. An Hajjaj al-Aslami, Al-Hajjaj al-Aslami annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yudhibu anni mazammat ar-rada' faqala ghurra abdun aw amah. Daripada Hajjaj al-Aslami bahawasanya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh menghilangkan daripada saya jasa seorang ibu susuan? Maka Nabi menjawab, ghurrah abdi atau amah. Hajjaj ni tanya, ya Rasulullah, apakah satu benda yang saya buat yang boleh menghilangkan jasa mak susuan pada saya? Saya nak balas jasa dia. Nabi kata, ghurrah abd, kamu bagi dekat dia seorang hamba. Kalau dah tak ada hamba, kamu bagi dekat dia jariah ataupun amah. Dalam bahasa kita sekarang sebut pembantu rumah. Bila dia dah tua, kamu upah satu pembantu rumah, duduk dengan dia, jaga dia, masak dekat dia, teman dia, pergi mana-mana pun amah ni teman dia, buat kerja untuk dia, basuh kain untuk dia, basuh pinggan untuk dia, masak untuk dia. Maka bila kamu hantar amah pada dia, berkhidmat pada mak susuan kamu, maka dikira sebagai telah membalas jasa seorang mak susuan. Okey Ustaz, kalau begitu saya bagi dekat mak kandung saya, pembantu rumah hindun seorang, boleh Ustaz? Dikira tak membalas jasa mak kandung? Jawapan dia, tak terbalas. Kalau saya bagi 1 juta dekat dia Ustaz, dekat mak kandung, 1 juta nak balas jasa mak beranakkan saya, mengandungkan saya, tak terbalas. Kalau saya bagi 1 bilion, tak terbalas. Kalau hang bagi seluruh bumi ini pun mah kepada seorang mak sebab nak balas jasa mak, tak terbalas. 1 titik susu ibu pun tak terbalas. Itu dia mahalnya ibu. Sebab itu Nabi ditanya, apakah amalan yang paling bagus? Jawab Rasulullah, as-salati limiqatiha, sembahyang di awal waktu, sembahyang di waktunya. Itulah amalan nombor 1. Semai, kata sahabat. Kemudian apa ya Rasulullah? Berbuat baik pada mak bapak. Wabil walidaini ihsana. Selepas sujud pada Allah, perkara baik yang paling besar dalam dunia apa dia? Buat baik pada mak bapak. Selepas sujud pada Allah, selepas sembah Allah, selepas semayang, Allah letak, Nabi letak buat baik dengan mak bapak. Punya tingginya tuan-tuan kedudukan mak bapak dalam agama kita, sampai diletakkan berbuat baik pada mak bapak tu lepas semayang, yang menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin, semayang tiang agama. Lepas semayang tu, perkara baik yang paling besar fadilatnya apa? Jaga mak bapak, buat baik pada mak bapak. Ya, baru 2 hari lepas ada orang datang menangis-nangis, merayu-rayu sebab anak beranak dia halau daripada rumah. Satu perempuan tua 70-an, anak dia halau, menantu halau, cucu-cucu pun tak suka. Datang ke sekolah saya, nak duduk di pondok sekolah. Siang tuan-tuan, datang jalan mengingkang bertongkat. Dah bertongkat mengingkang pula, alignment lari, balancing pun lari habis lah. Tua lah. Anak ni sanggup halau mak tua lagu tu. Orang tua lagu ni nak makan apa tuan-tuan? Nak makan KFC? Tak lah.
Makan durian kot barang sebelah kot. Nasi barang 4 suap ke maknya orang tua makan. Tak ada orang tua banyak makan. Tidur pun kurang. Aircon tak pakai, sesak nafas dia kalau pakai aircon malam-malam, jimat elektrik. Dia nak berjalan pergi luar negeri ke? Tak. Dia nak beli baju kebarong, kebaya ke? Tak. Dia pakai baju kurung, baju kedah tu. Di mana sangatlah nak belanja mak tua yang macam itu? Di mana sangat nak belanja? Nak masuk universiti ke? Nak bagi duit kat dia? Tak. Tak ada apa. Tapi tak boleh orang nak belah. Dan tak boleh orang nak belah seorang mak yang dah tua. Apa lagi mak tua nak? Dia nak beramal? Tak dah. Dia nak melancong? Tak dah. Yang dia nak sembahyang, yang dia nak tempat berteduh, tempat berkasih sayang, perhatian tu saja. Sanggup anak ni halau mak lagu ni. Baik, nombor 2, hadis ke-82. An Abi At-Tufail qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqlabat imra'atun fabasata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ridaahu hatta fa'adat alaihi falamma zahabat qila hiya kanat arda'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi At-Tufail katanya, adalah aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah satu perempuan. Kata Abu Tufail, saya duduk dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Tiba-tiba datang satu perempuan di hadapan Nabi. Nabi ni bangun bila perempuan ni sampai. Nabi buka serban Nabi. Nabi hamparkan pada perempuan tadi. Dan perempuan tadi duduk di atas serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, serban Nabi tuan-tuan, perempuan duduk. Masya-Allah. Mak Nabi ke? Mak Nabi mati dah. Tok Nabi ke? Tok Nabi lama dah mati. Kakak Nabi kot. Nabi ni anak tunggal. Pak dia mati waktu dia mengandung. Sepupu Nabi kot. Mana ada sepupu Nabi hak tua macam Nabi? Siapa dia? Sahabat tanya. Sahabat duk bisik, siapa tu? Bila perempuan tu balik, maka mereka pun baru tahu. Rupa-rupanya kata mereka, hiya kanat arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu pernah menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama perempuan itu ialah Halimatus Sa'diyah. Dia datang jumpa Nabi, minta nak dimerdekakan tahanan perang daripada Bani Sa'ad. Maka Nabi tengok mak dia sampai, Nabi bentangkan serban dan mak susuan Nabi duduk di atas serban Nabi. Dan Nabi pun manja dengan mak susuan Nabi. Nabi letakkan kepala Nabi di atas ribaan mak susuan Nabi. InsyaAllah. Bayangkan Nabi Muhammad dengan mak susu Nabi pun, Nabi tidur atas riba mak susu Nabi. Padahal Nabi dah tua masa itu. Dengan mak susuan Nabi pun Nabi punya baik manja lagu tu. Andai katalah mak Nabi yang kandung masih hidup, Aminah tu hidup, agak-agak apa Nabi buat pada mak dia? Tara mak susuan pun Nabi punya manja. Subhanallah. Masa tu mungkin Nabi umur 50-an, 60-an. 60-an, 50-an pun duk manja dengan mak. Kita pun umur lebih kurang tu 60, mak 80. Berapa ramai yang duk beletir kat mak. Cepatlah mak oi. Kau ubat ni. Suruh makan ubat tapi beletir. Berapa banyak anak yang dah tua 60 yang tahu mak dia kat belakang. Duk rumah ujung bilik ujung dekat store, bilik mak sebelah store. Tikus silap masuk bilik mak. Lepas terkejut tengok mak, baru tikus patah balik masuk store. Kadang-kadang bilik mak ni tingkap pun tak ada.
Kadang-kadang bilik mak ni tingkap ada tapi tak pernah buka. Mak pula duduk berjalan atas papan kecil, duduk beroda papan nak pergi ke jamban tu ada roda. Nak pergi jamban naik atas roda tolak berjalan heret. Tak pernah mak ni dibawa kedua ke depan. Apatah lagi naik wheelchair pergi berjalan kat taman tu tak pernah bawa. Dia kata, ustaz saya bela mak saya buh TV satu, buh aircon, pasang CD ustaz. Duk pasang CD ustaz, naik muntah dah mak duk tengok saya. Dia tengok tak jemu ke tengok TV 24 jam. Muntah tuan-tuan. Dia pun nak berjalan juga. Dia pun nak tengok orang juga. Dia nak menyembang.